Hello guys, Assalamualaikum. Welcome back to the segment. Apa khabar guys? Saya harap anda semua dalam keadaan sihat. Dan hari ini dalam satu lagi episod yang terbaru dalam Mana Suka Podcast, kita bawakan kita punya salah seorang subscriber. Okay? Salah seorang subscriber yang datang daripada mana bro? Dari Balakong. Balakong. Okay? Balakong dia travel ke Shah Alam semata-mata untuk kita buat Mana Suka Podcast. Okay? Mungkin bro boleh perkenalkan diri pada semua penonton yang kita ada sekarang ni. Silakan. Okay, hai semua. My name is Eugene Benedict Yap. Tak salah kan kalau saya cakap bahasa Inggeris? Aku tak ada masalah. Alright. Kan? Jurusan sekarang ni saya bekerja as a Google Ads. Google ni iklan consultant. Dengan TikTok Ads. Sekarang ni barulah buka untuk menjadi consultant. I see. Dulu buat servis. Okay. Still buat servis. Okay. Tapi saya buat sekarang ni troubleshooting, consultant and service. So nama tadi Eugene Benedict Yap. So you ada darah campur? Darah campur. Apa? Cina India. Dengan India. Siapa Cina, siapa India? Bapak Cina, mak India. Cindian lah. Cindian. Tapi okey je. Dia kalau selalunya kalau orang-orang Cindian ni dia punya bahasa dia lebih kurang ke macam kita? Lebih kurang je. Lebih kurang. Dia colour pun dah macam kopi susu lah. Colour macam kopi susu. Okey. Bila you kata you buat Google Ads so what kind of consultant yang you bagi dekat orang sebenarnya? Dia kalau tengok for B2B market, okay. Lebih pada tengok apa yang demand of the market lah. Kita buat market research. Right. And then tengok expand how's the behavior of the Malaysia punya market. Tapi cara kita buat analisis bukan daripada tahun, contoh sekarang kita 2024. Okay. We don't analyse on 2024. We backtrack 2 years back. Daripada 2021 ke 2022 dengan 2020 ke 2023. So you tengok market trending lah? Yes, market trending. Okay. And from there, then we advise cara macam mana kita nak buat copywriting, headline, and then macam mana kita nak propose how we can penetrate into the market melalui Google. Lain macam kepada sesiapa yang ada company yang ingin memerlukan servis pada dia, kejap lagi kita PM tepi boleh dapatkan contact number you Boleh. Okay. So Eugene, panggil you Eugene ke nak panggil Benedict ke apa? Panggil Eugene lah senang. Okay. Eugene macam family lah. Family lah. Okay, alright. So basically Eugene, malam ni kita punya Mana Suka Podcast ni disponsor. Okay. Kita ada main sponsor kita untuk pada malam ni adalah iaitu daripada Antu Cookies. Okay. So basically Antu Cookies ni kalau you tengok you tengok. Kalau Antu Cookies ni basically dia adalah homemade. Homemade yang dibuat oleh salah seorang daripada kita punya subscriber juga. Okay, dia dengan family dia lah. Basically it is a family business. I see. And dorang punya tagline is basically premium taste tapi harga marhen. Harga marhen tu basically macam harga murah Harga murah. Agak-agak lah satu balang ni lebih kurang berapa ringgit. Agak-agak lah. 25 ke 35? 25. 26 lah. To be exact 26. 26 okay. So guys, ini dia Antu Cookies. Alright. So basically kepada anda yang ingin membeli ataupun ingin support Antu Cookies, anda boleh pergi ke website mereka di www.antucookies.com ataupun anda boleh telefon di nombor telefon yang saya terterakan di dekat bawah ni. Dan jangan lupa gunakan discount code ataupun promo code untuk The Segment punya penonton iaitu AK/The Segment. Okay, anda akan enjoy 10% diskaun. Diorang ada 5 flavor guys. Okay, sekejap lagi kita akan borak lebih lagi di pasal Antu Cookies ni. Okay, bro, malam ni berapa banyak cerita yang rasa-rasa Eugene nak ketengahkan malam ni? Kalau sempat kita direct 6. Lama 6 kau. Kalau sempat lah Kalau sempat Okay. Tadi kita main 4 ke 5 lah. Okay, alright, go. Silakan dengan kisah kita yang pertama. Okay. Lupa nak jemput you minum. Kan? Air teh okey Air teh okey. Okay. Thanks bro. Okay, kita mulakan dengan cerita pertama. itu dia. So, ini kisah ni relate to my normal friends punya journey lah. Okay. Biasanya I have 5 friendship tapi sekarang dah terpisah. We got our own conflict. We are very close friend. Kita orang ni mana-mana kita nak pergi adventure, kita akan pergi sekaligus 5 orang. Tak takut dengan any kind of danger lah. So 5 orang ni semua lelaki lah? Semua lelaki. Okay. Semua lelaki. So kita ada 2 Cina. Saya Cina campur India. Kita ada Malay, ada Indian. Okay. We are close buddies lah. So one day kita orang decide, it happens on 2013. Okay. 2013. Kita orang nak travel. You're planning want to go for scuba diving. Okay.
Tapi kita jadi disebabkan kawan kita ada eczema. Then we change our plan. Kita nak pergi kepada hiking. Okay. You know lah, kawan punya timing tak cantik. Suppose pergi pagi, kita sampai sana pun dah petang. Itu standard. Then it's okay, kita dah travel sampai I think about 4 hours journey because everyone from different state. Okay. Terang jumpa dan sampai sana dah already 5 something. 5:30 gonna be 6 lah. Dan kita orang sempat lagi bro minum air yang tak halal. Alkoholik lah. Alkoholik. Okay. So you know, Corona beer to be exact. Kita minum, layan, and then kita naik hiking. Naik hiking. But that day kita orang naik I think about 6 something lah. 6 something. Okay. Naik saja. Naik non-stop. Dan makin lama makin gelap. And we are suspect lah ni. Pokok lah. Tak ada apa mah. Then every single time we cross about bangunan hancur. Okay. Bangunan hancur. I'm not gonna tell where's the place. Tapi orang Perak dia mesti tahu. Okay. So masa you tengah hiking ni, you akan cross, you akan lalu bangunan-bangunan hancur ni lah. Bangunan-bangunan hancur. Leftover buildings dah hancur. Okay. Jalan je. And then after 20 minutes bro, kita orang realise we are actually looping the same building. Oh, jalan dekat tempat yang sama. After 20 minutes. After 20 minutes. Padahal I and my friend, kita orang very familiar because orang Perak, they realise. But then we don't know why we are looping. Okay. Then hari sudah gelap, pakai spotlight. Then we decided to turun balik. Turun balik, then my friend said tak ada mungkin ada jalan shortcut. We go inside the building. And dia nampak macam apa tau? Macam bilik sewa. Okay. We go in dah boleh keluar. We go in dah boleh keluar. Then kita ikutlah. Then fine jalan. Kita turun. Relax je. Nothing happen. No suspicious. Balik je, one friend feel very sick. Sakit. Dia diam saja, tak buka mulut. Tapi daripada dia turun tu, dia diam je. Daripada turun tu, dia diam je. Tapi one friend dia cakap, no, dia bukan dari ni. Dia daripada tadi pun dia rasa macam, you kan tahu dia takut gelap. Just takut gelap lah. Okay. Then turun bro. Even sampai dah greater sana, kita orang gerak, satu perkataan pun dia tak cakap. Tak tanya nak makan apa, tak mau. Tak cakap apa pun tak ada. Dia diam lah. Dia diam saja. Dia orang tak apalah, mungkin dia letih, mood swing, tak mau kacau. Then we all hungry, kita orang lepak. Find a place. Nearby ada satu warung Malay lah. Kita datang, order. Oh, that warung penuh dengan ramai orang. Then, all of a sudden, nowhere, satu pakcik datang. Muka-muka baru Kamu semua bukan orang kampung sini? Bukan. Kenapa datang sini? Oh, dia tanya kenapa datang? Okay. Kenapa datang sini? Kita orang pergi jalan, hiking. Tu kenapa tu? Dalam kereta. Kawan sakit. Oh. Okay. Dia jalan. So pakcik tu belah? Pakcik tu belah. Okay. Kita orang order, tengah makan bro. After 10 minutes, my friend realise semua orang tengok kita orang. Semua orang yang duduk dekat kedai tu, semua tengok you guys? Semua tengok kita orang. Okay. Then, sudah saya cuak lah. Then my friend semua dah cuak. Why something wrong. Dia orang tak buka mulut bro. Then again, pakcik tu datang lagi. The same pakcik? Same pakcik. Okay. Cakap, mana kamu pergi? Kamu pergi balik sana, bawa kawan kamu balik. Itu bukan kawan kamu. Alamak. Okay. Tapi bro, sebiji bro muka dia. Sama lah. Sama. Baju sama, dia peluk. Nothing wrong. So macam mana? Hantar balik lah? Dia orang panik lah. What wanna do? Okay, tak apa. Dia cakap, semua tak ada duduk belakang. Yalah, tapi driver seat dengan passenger saja. Belakang siapa mau duduk? Dia cakap, tutup mulut, naik kereta, tak mau cakap. Then, kita orang gerak, same place. Tapi nak hantar mana?
Kita dah tahu. Tak tahu lah. Betul. Pakcik tu simply je. Dia cari pakcik tu, nak hantar dekat mana ni semua. Mungkin dia tahu orang kampung. Dia pun hilang. Pakcik tu pun tak ada. Pakcik pun tak ada. Dia pergi jalan mana, tak tahu. Terang pergi balik lah. Pergi balik, the whole thing bro, gelap berita. Apa pun tak nampak. Terus jalan. Tak apalah, pakai torchlight, spotlight. Jalan bro. Then we follow the same way where we go. Turns out yang kawan kita tu, kawan tu, dia masuk dekat building tu bro. Building yang dah rosak-rosak ni. Building dah rosak ni. Masuk. Dia masuk saja. Tiba-tiba kita orang pun follow behind. Sebab nak cari kawan kita orang. Follow, tiba-tiba my original friend datang. Dia pekik, dia mencarut. Semua dia keluar ke jalan. Mana you guys pergi? Saya pusing. Dia cakap bangunan tu ada itu bukan bilik, tu rumah. Rumah. Tapi kita tengok kat luar bilik. Dia pergi mana tak tahu. I see. Dia tak mau cakap keluarlah. Dia panik. So yang basically yang hilang tu siapa? Yang hilang tu yang Melayu ke, yang Cina ke, ataupun yang India? Yang hilang tu is Chinese. Oh, the Chinese dude lah. Chinese dude. Tapi kesian. Kita nak jawab apa dengan mak bapak dia. Betul. Tapi you punya story ni it reminds me of one of my story juga. Kalau you pernah dengar. Itu cerita dekat Bukit Tungku. This is back in 2001 lah. Oh, lagi lama. Dia lebih kurang juga cerita dia. Kita orang pergi, biasalah dulu zaman-zaman muda cari hantu lah konon. Paranormal activity Paranormal lah kan. Pergi Bukit Tengku, masuk rumah abandon, turun Bukit Tengku. But kita bawa balik orang lain. Sama, lebih kurang. Cerita dia lebih kurang. Tapi this one jadi kat Perak. Ini kat Perak? Orang-orang Perak. Kat mana kawasan yang dia ceritakan ni? Sebab aku tak tahu ni. Okay. Kan? Kalau rajin hiking, ada 3-4 tempat saja kat Perak. Okay. So very near to the capital city. Very near to the capital city of Perak. Okay. Itu dah hint besar yang dia bagi. Okay. Basically Eugene dia tak nak bagi tahu kat mana yang kat apa tempat. Sendiri rasa lah. Sendiri rasa lah. Gila kau. And this one jadi pada 2013 lah. 2013. Tapi masa lepas you guys dah turun, lepas benda ni dah settle, ada tak yang demam lepas tu lagi weird datang. Lepas benda ni dah settle, ada tak yang demam? Lepas tu lagi weird datang. Tu turun kan bro. Itu kedai tu tak ada. Pondok je. So basically, faham. So basically masa you guys sampai tu, korang nampak kedai. Tapi it's actually bukan kedai lah. It's just a pondok yang dah lama hancur. And then we all passing by di sana, kita nak cari jalan keluar. Tak ada line tiba-tiba. There's no working GPS map semua. Apa pun not working. Bateri je tinggal. Nak call siapa? Dan tanya dekat sini, tampak satu rumah, pakcik nak keluar ke main jalan besar. Macam mana pakcik? Cakap dia terus saja. Dia cakap korang ni. Lepas tu tanya, pakcik yang kedai tu mana? Itu orang dah lama mati. Itu kedai tu famous dulu. Tu masa saya budak-budak. Kenapa? Tadi kita nak pergi sana. Korang pergi sana. Balik pergi cuci muka. Dia cakap? Balik cuci muka. Cakap banyak orang sudah kena. Banyak orang sudah kena. Orang jangan tinggal sini. Jangan datang tempat ni lagi. Tapi masa you pergi restoran tu, ramai orang? Ramai orang. Semua tengah makan lah macam biasa? Semua tengah makan. That's quite weird kan? That's quite weird. It happens. Okay, this thing happen. Tadi remember tak bro? And off the camera told you. Ni after incident happen. Accident.
Lepas you accident tu? Yes. All these things happen, as I said, this is the first scenario. So kepada mana yang tak faham tadi sebelum kita start kita punya Mana Suka ni, kita ada berborak sikit dengan Eugene, di mana sebelum ni dia jenis yang orang biasa yang tak boleh nak merasa, tak boleh nak nampak benda-benda yang bukan-bukan ni lah. Tapi selepas berlaku accident satu kemalangan, masa tu langgar apa? Tak ada langgar anjing. Langgar anjing tapi saya dah terbarai. Dah terbarai kat tepi lah. Okay, so basically lepas melanggar tu dan dia ter-accident dari bahagian kanan dan tangan dia semua patah. Dan after that incident you boleh rasa, boleh nampak. Slowly lah. Tapi masa mula-mula you rasa you nampak tu. So of course sebelum ni you tak tahu benda tu rasa macam mana kan. So lepas you rasa tu, you rasa takut ke ataupun you rasa pelik ke macam mana? Pelik, takut, tak kisah sekarang. Sekarang dah tak kisahlah. Tapi back on 2013, 2010 you agak cuak juga. Agak cuak juga. Agak cuak. So yang insiden 2013 ni adalah insiden yang pertama yang berlaku selepas you accident tu lah. Yep. Okay. Itu cerita dia yang pertama guys. Boleh tahan cerita dia yang pertama. Kan? Okay, jom kita dengarkan cerita Eugene yang kedua. Alright. Okay. This is a story of a boy. Of a boy dan budak tu dah besar, dia dah bagi tahu saya. Dia pernah cerita. This happens bila dia balik pergi outing macam biasa, pergi mancing. Budak-budak teenagers kind of feeling. Bila balik one day, it's a very short story. Bila dia balik, mak bapak dia biasa dia akan datang check anak dia dah tidur belum. Okay. Anak dia tidur belum. Lepas tu one day bapak dia dengan dia tak ngam, gaduh. So dia macam biasa, dia dekat bilik, dia kurung bilik dia tak cakap dengan siapa-siapa. Besok dia cakap, I nak pergi pancing tanpa bapak lah. Next day dia pergi mancing. Then they experience something that doesn't want to be experienced. Balik, dia tak beritahu apa-apa. Even dia tak beritahu saya pun. Cakap, it's my life secret, man. Please understand. Okay. Bila balik, pukul 3 pagi, bapak dia datang. Datang cakap, apa akan berlaku lepas ni, make sure you know what you're doing, you know doing the right thing. Okay? I will be there for you, but you have to prove to me you are worth it or not. I see. Okay, faham? Okay. You're worth it or not. So, tapi this boy, dia mengantuk pukul 3 pagi nak dengar apa bro? Tidur lah. Teenager, dia layan pukul merepek. Dia tidur, next day, dia nak pergi cuti lah Saturday. Nampak bapa dia tengah cuci motor dia kan. Cakap, what are you crapping in the morning? 3 o'clock come inside my room, what you crapping? What you telling? I cannot understand. Dia marah bapak dia. Marah dia bapak dia. Cakap, what are you trying to say? Bapak dia cakap, you stupid or what? Since when I come 3 o'clock morning, I come inside the room. First of all, why I want to stay awake for 3 o'clock? I always sleep at 11 o'clock, 12 o'clock, midnight already. And 3 o'clock morning, which idiot will come and come inside the room? Tu bapak dia tak pergilah. Bapak dia tak pergi. Pada time you were inside the room. No, I was not inside the room. Who was inside the room? You dreaming or what? And this is not the first time dia cakap. So benda ni berlaku berkali-kali? Berkali-kali. Cuma different timing. Kadang-kadang pukul 6 pagi. Tapi benda tu menjelma sebagai bapak dia lah? Bapak dia. Bapak dia datang dalam pukul 3 pagi, 4 pagi. Dan dia akan cakap benda yang sama? Lain-lain. Tapi this is the most annoying dia kata. This is the most annoying. Sebab apa? Dia tengok je. Seram ni. Dia tengok je, dia cari dia tengok, dia staring je. Tak ada gerak, tak ada apa-apa. Dan dia cakap lah, dan dia bagi pesanan tu lah. Dia bagi pesanan, cakap apa kalau ada apa-apa jadi ke apa, yang dia akan selalu bersama dengan budak ni lah. Agak pelik juga. Tapi mana dia dapat benda ni? Azin, mungkin dia bawa balik daripada memancing punya site ke apa. Okay, budak ni dia kecil hati bro. Okay. Budak ni kuat sembayang. Melayu ke? Cannot say lah bro. Okay. Cannot say. Because but one thing I do, he's not Malay lah. Okay. He's not Malay. Okay. That's one thing. That's for sure lah. That's for sure. Okay. He's not Malay. Okay. So dia daripada kecil selalu kena tolak, less kind of love,
always budak yang diabaikan lah. Okay. And then budak ni tak berapa pandai belajar. Okay. But he's a skill. So dia kena pinggirkan, push away, always been blamed, always been push. Dia punya feeling sorrow tu to the psychiatric level. Always abandoned. Dia tak ada kawan, tak ada apa pun, always feel lonely. But the only thing that keeps him motivated is the things that what he love to do, which is fishing fishing, other stuff. Dia pergi jalan, that's all, nothing. Dia pergi mancing saja. That one particular fishing day, dia cakap satu benda yang dia tak boleh lupakan sampai hari ni. Apa tu? That's the thing he tak cakap, tak nak bagi tahu. Itu yang benda yang tak nak bagi tahu. Itu yang tak nak bagi tahu. That's the day. Even bapak dia cakap, he is not really my son. Bapak dia cakap macam tu Sekarang dia cakap bagi tahu, he is not really my son. Because whatever I'm doing right now, he will know exactly where am I. Sebab bapak dia ni, he is a person that you know lah, jolly type. Happy go lucky, pergi keluar semua ni lepak. Okay. Then left over the wife, everything ni semua. Somehow now he get to know. Dulu dia takut dengan bapak dia, tapi lepas tu after tak pernah takut. Dan bapak dia cakap, bapak dia pernah bawa dia pergi tempat yang sembahyang tu pun, yang orang sembahyang tu pun cakap, no, tak boleh lawan. Tak boleh lawan. Dia try Malay way, dia try Indian way, and dia one thing dia cakap, after so long, bapa dia cakap dengan saya pernah cakap lah, because dia orang dua tak ngam. So dia cakap, he is not really my son. The day when he thinks that his people all push away him, that's the day he feels that he's stronger than everyone. Okay. So end of the story, until now bapa dia cakap, this guy, my son, someone that you can trust on the daytime, not at the night time. So kita boleh percaya budak ni hari siang je? Siang je he looks okay, but night he goes dimmer. But as the day he grow older, kind of lost soul lah. Dia macam crack lah, macam wire putus lah. But dia boleh kerja, he can speak well, no problem. That's weird. Very weird. Itu agak pelik juga. Sebab one time bapa dia pernah ugut dia. After 5 years, bapa dia pernah ugut dia. Dia dekat satu tempat, dia cakap, you try to do something, you see tonight what happen. Malam tu bapa dia memang tak boleh tidur. Something tekan dia. Rumah tak ada tingkat dalam dining room. Botol boleh terbang dengan air. Dekat rumah bapa dia? Dekat rumah bapa. Tapi siapa yang ugut? Which is bapa dia ugut dia ataupun dia ugut bapa dia? Bapa dia ugut dia. If you try to do something stupid, then something will happen lah. No. Bapa dia cakap, you better behave in my... Something happen dekat dia punya brother-in-law house. Okay. So bapa dia hantar dia untuk pergi belajar. So dia tak ada tempat tinggal. You better behave and better be responsive to the people. People don't know where exactly you are. And my sister-in-law telling, one time you are at kitchen, one time you at upstairs, one time you at down. What are you doing? You don't do anything superficial. People feel that you something wrong with you. Don't create a bad name. Okay. Don't try to. Then dia cakap, don't try to threaten me. Don't try to teach me. Oh, bapa dia cakap kat dia lah, jangan ugut aku, whatever lah. No. Dia yang cakap lepas ni. Oh, dia? Oh, anak dia cakap kat bapa dia? Bapa dia. Oh, jangan ajar. Jangan ajar aku. Okay. Kau jangan nak ajar aku. Aku tahu apa aku buat. Kau sekali lagi kau ugut aku, kau tengok malam ni jadi apa. Oh, dia cakap kat bapa dia, kalau kau ugut aku lagi sekali, kau tengok malam ni jadi apa. Itu sebab bapa dia cakap, that's not my son. So malam tu bapa dia kena tindih. Tak boleh dekat tidur. Rumah semua all. Betul, semua terbang. Every time dia kerja night shift, memang kena kacau. Bapa dia ni?
Sebelum ni tak pernah kena kacau masa kerja night shift. Bapak dia kerja apa night shift? He's a technician. Oh, technician. Okay. Technician. Dekat so until today? Until today dia kena kacau ataupun bapak dia dengan cakap dengan dia dah, you see what, I don't have problem with you already. So whatever you do, please stop it. Stop it. Okay? I'm not at the age to facing this kind of thing. Start daripada tu dia dah kurang. I see. And anak dia sekarang umur berapa? Not sure. Tapi macam pelik juga sebab bapak dia sendiri cakap itu bukan anak aku. So basically mungkin orang tua ni dah tahu yang actually mungkin anak dia dah somewhere lah. Tapi something take over and I don't know, menyamar jadi anak dia ke apa, I don't know. Tak tahu. So whatever it is, I just dengar both side of the story. Happens, ini cerita ni I dengar 4 years ago. With them lah. Happens to meet them. Oh, you happen to meet them lah. Happen to meet them. So you dengar dua-dua side story lah. Dua-dua side story. So tell lah story dia. Basically, I tak nak masuk campur. I just want to know what happened, why like that, sampai boleh macam ni. Then, okay lah, fine. I said, you do your work, he do his work. That's it. Oh, tapi pelik itu Itu pelik. Dia tak seram lah. Benda dia tak seram. Tapi dia more pada misteri sikit. Very misteri. Misteri sebab apa? Sebab dalam kepala otak daripada tadi keep on running, apa yang jadi masa dia memancing? Yang benda yang dia tak cerita tu. Apa benda yang jadi sebenarnya? There must be something happen during yang dia mancing, sampaikan dia pun bagi tahu kat you yang I will never tell anyone. This is secret of my life lah, dia cakap kan. Dan after that baru jadi benda-benda yang macam ni. After that dia jadi berani. Sebab ni dia penakut, dia selalu kena bully kat sekolah. Dan after that night memancing tu, dan after that dia punya perangai tu start berubah. Start berubah. The first case, bapak dia pernah bagi tahu dia pernah pukul orang masa dekat form 4 non-stop. Okay guys, itu dia cerita Eugene yang kedua guys. Agak pelik juga, agak misteri juga macam mana perangai budak seseorang ni, iaitu budak yang selalu kena bully, selalu orang kata ditinggalkan. Basically budak ni tak dapat perhatian lah. But then budak tu boleh bertukar menjadi berani kan. Selepas insiden dia memancing tu kan. Selepas insiden dia memancing tu agak pelik. Jadi apa you guys punya pendapat? Pendapat mungkin kita ada penonton-penonton yang ada nak bagi pendapat kan. Okey, jom Eugene kita dengarkan cerita Eugene yang seterusnya. Alright, cerita ketiga. Ini cerita nama dia Joran Setan. Joran Setan aduh. Lain macam ni cerita Joran Setan. Okey. Okey, ini cerita saya masa budak-budak umur 11 tahun. Okey. 11 tahun. My first joran dihadiahkan oleh bapa saya sendiri. Kau memang suka memancing lah ni? Tak, bapa saya minat mancing. Okey. Tetapi saya ada naluri memancing tanpa saya sedar menggunakan tali benang. Benang yang ikat jahit baju punya. Tangkap ikan dekat parit. Ikan sepat. Lepas tu my father banyak kawan Melayu sepah. Dia cakap, okey, raya kita pergi Felda. In fact bapa saya pernah cakap, you follow this Malay, pakai baju Melayu, ikut dia orang pergi raya. Tapi exactly no one knows. Of course lah, sebab selalunya Cindian kan. Cindian selalu memang orang takkan tahu kan. Sama lah macam muka saya pun. Orang cakap saya Cindian, dia kata muka saya macam Hans Isaac. Oh. Saya punya kru sekarang semua tengah nak muntah sekarang ni. Okey, teruskan. Okey, so my yang joran ni for me special lah, the first hadiah kan. Then my father cakap, okay, Naman, we go to fishing. Okay. Fishing. First fishing tak ada apa, relax, bawa ikan, Sean happy. Kita mula berani. Bapak pergi kerja, curi-curi naik basikal, pergi mancing. Then masa pergi mancing, pukul biasa nak tangkap ikan haruan after 6:30 petang. Okay. Baru senang tangkap. Dan mancing ikan haruan time, bila tangkap satu ikan tu bro, tapi dia tak nampak macam ikan. First dapat haruan 900 gram. Oh, boleh tahan 900 gram. 900 gram. Muda, sedap pakai. Dan masuk dalam bag beras. Bag beras, ikat dan tangkap yang second one. Bapak saya sudah tahu. Dia cari saya. Dia cari, dia cakap, what are you doing fishing? You Dia nak marah tapi dia
Dia cakap, you come back house, you siap. Tapi tak apa, mancing. Dia pun bawa Remy Joran. Oh, tapi dia kata balik rumah nanti you kena lah. Siap lah. Tapi sekarang dia join dulu lah. Dia join dulu. Okay. Dia join dulu. Then after that, bila I tangkap ikan, dia pun dapat seekor. Bila I tangkap, dia cakap, I get very weird lah, fish. Doesn't look like haruan. Is it new species? Terus bapa saya cakap, fish free. Then dia fikir sekejap. Then namalah, you keep first. Dia tak tahu, fikir dia balik penat kerja. Dan apa simpan dalam bag. Yang ikan pelik ni? Ikan pelik ni. Okay. Simpan dalam bag lah, tak ada apa. Second time bila mancing, bapa saya cakap, stop. Whatever you doing, put and letak dulu. Letak dulu. Joran. I cakap, why? Don't turn anywhere. Sit down. Take your bicycle, leave your things, come, including the fish. Then, including the fish yang you dah tangkap. Including the fish. But I said, dia cakap, wait, why? And then, bila bapa saya nak gerak, dia cakap dia tak boleh gerak. Then, I nak ambil bag tu, I nak ambil balik ikan yang pelik ni. Now, something wrong with it. She tell me what is it. That fish is blinking. Apa ni? Ikan tu kelip mata? Kelip mata. Ikan yang pelik tu lah. Ikan pelik. Nampak macam haruan, tapi dia boleh kelip. Okay. Baru start realise. Okay, we get the wrong fish. Sebab masa saya tengah mancing, belakang ada pokok besar, ada pontianak tongging kepala. Dia tengah tengok saya. Dan bapa saya nampak dia jauh. So dia cakap, stop what they're doing. Then I cakap, can we release this fish or not? Okay, just release. Just release. Tapi dia tengok je saya. Tu ikan tu lah. Then I bagi saya lepas bro. Masa saya lepas, the next minute, pontianak tu dia tak ada. Tetapi dia duduk, dia tunggu dekat basikal saya. Ish. So how far your bicycle dengan you punya jarak masa tu? Think around 30 meter. 30 meter. 30 meter, 30 40 meter macam tu. Tak jauh lah, dekat. Tak jauh. But I tak boleh lari juga. Sebab nak balik rumah, motor bapa saya kena tinggal jauh sikit sebab pasir tu dalam. Basikal boleh lepas, boleh tolak. Motor tak boleh. Sebab dia campur lumut. And then itu kawasan timah. Timah tebiar. Timah tebiar, mining area. Tersangkut lah. Sangkut. Sebab bapak saya cakap badan dia kaku, tak boleh gerak. Okay. One thing for sure, I did something wrong lah. I did something wrong. So whatever it is, you ask sorry and get out of the place because I cannot move. Just say sorry. Dia suruh you cakap, you minta maaf lah. Minta maaf. Bapak saya dah familiar dengan jungle stuff. Okay. Dia cakap minta maaf, just minta maaf. I said, I saw something but I don't know what is it. Sebab mata saya kabur. Gelap. Just say sorry, just say sorry. Dia pegang basikal tu bro. Dengan basikal dia tengah tunggu. Tapi I feel weird lah bro. Mana ada pontianak pegang basikal. Betul. Tapi dia tengah tunggu sana. Tak bagi saya balik. And then dia bagi tahu dekat bapak saya, dia bisik dekat telinga. I nak you punya anak. I nak you punya anak? I nak awak. I nak you punya anak. Aku nak anak kau lah kata. Because bapak saya explain, she wants you. Lepas balik baru dia beritahu lah. Tapi it takes quite longer than we thought nak balik. So memang sangkut kat situ lama lah? Sangkut dekat situ lama. Ni jadi kat mana ni? Bido. Bido? Bido. So basically benda yang you pancing tu is something to do with this stuff lah? Yeah. And then bila kita balik, nak balik third time, bila dia nak lepaskan balik tu, dia cakap, bapa saya cakap, okay, I lepaskan semua ikan bagi anak saya. Saya takkan datang ke tempat ni lagi.
And then make sure anak saya pun takkan datang tempat ni. So your father made a promise lah. Dia janji dengan benda tu lah supaya tak datang lagi. Okay. Dan baru boleh jalan. Lepas dia bapa saya lepas semua ikan tu dengan joran-joran sekali. Bagi. Joran-joran sekali bagi. Tapi when we balik ready, bapa saya cakap mandi dengan air kunyit lah clean ni semua. Bapa saya pergi lepak dengan kedai Melayu, cakap itu ikan belaan dia. Ikan belaan dia. Nama pakcik-pakcik kan orang tu cakap itu ikan belaan dia. Kau jangan kacau. Yang anak kau tu pergi ke atas sangat pergi tangkap ikan tu kenapa? Bila balik bro, that time inside my room, the same joran dekat sana. The joran yang kau dah bagi tu? I dah campak dekat sana. Dah campak dekat dalam bilik I. Dia return balik. Tak tahu lah. Sampai sekarang ni dekat rumah saya tak sentuh joran tu. Masih ada lah joran tu masih ada. Ada. Tapi kau tak pegang lah. Sampai sekarang tak pegang. Biar je. Bapa saya pun tak pegang. Biar je. Damn. Tapi yang ikan tu kelip mata tu pelik weh. Pelik oh. Yalah, ikan mana boleh kelip mata? Dia kelip mata. Ni seram. Tapi itulah kebanyakannya orang-orang yang memancing ni dia mesti ada pengalaman yang pelik-pelik kan. And you memang suka memancing ah? Ya, banyak suka mancing. Sampai sekarang? On off lah. Sekarang busy. Sekarang busy, sibuk kerja. Tapi dulu yes. Macam-macam pengalaman. This is bukan kata tak boleh buat, ada even worse lagi. Ada sampai pernah kena tarik, kaki pernah kena tarik dalam. I thought dia just rumpai tapi kena tarik dalam. Nampak macam ada benda rambut tengah tarik, kena keling kaki. That's macam-macam experience lah, kena kacau. And then pernah sekali naik pakai naik motor, belakang ada orang duduk. Okay, itu biasa kita dengar lah. Dia follow and then lepas tu dia follow sampai rumah. Bila kita beli ikan, dia jadi one of the ikan. Pernah kena kacau. Dia kacau dekat mimpi, datang dekat rumah, ketuk-ketuk dekat pintu gelas. And masih tak serik, masih memancing juga. Bapa saya cakap it's normal. Biar saja. As long kita tak kacau dia takkan kacau kita. Tapi dia cakap kalau dia kacau kita tu, there's something we have lah. Whatever we have, just throw or release back. Tapi dia cakap kalau boleh jangan kencing merata-rata. Itu antara petua dia lah. Jangan kencing merata-rata lah. Bapa saya dia pernah duduk dengan Malay punya community. Dia pernah duduk dekat kawasan hutan-hutan. So pernah tahu lah. Sebab dulu rumah dia hospital punya quarters, sebelah tu rumah mayat. Sebelah tu rumah mayat. Dan dia cakap macam-macam pernah experience. And even can come and tell me, if you see all this, if you feel weird, just say sorry. Wash your leg, wash your face, sleep. Itu je. Okay. Tapi kebanyakannya pemancing-pemancing ataupun orang yang kaki memancing ni memang perangai macam tu sebenarnya. Tak, itu yang apa yang I tahulah. Even I pun ada few friends yang suka memancing ni. Dia ada satu perangai yang dia tak serik. Okay, mungkin serik dalam seminggu. Dan after that dia akan restart balik. Pergi lagi memancing 3-4 hari dekat laut. Kena bad experience, kena all this mystical experience. Balik demam seminggu, pergi lagi. So aku tak tahu kan. I don't even understand. Saya minta maaf kepada semua. But I don't even understand the excitement of memancing ni. Saya tak faham. Okay. Kurang faham. Dia kaki mancing ni, dia make excitement dia is not when getting the fish. Habis tu dah kata memancing. Bila dia tarik tu, the tension. Macam dia kalau kaki laut, dia tahu berapa tension, the excitement. So dia punya steam tarik tu lain. The feeling is lain. I see. Lagi bengkok dia punya joran, lagi seronok lah. Dia lagi macam bila ada orang putus patah joran, dia orang tak give up punya. Pancing juga lagi. That's why for them, kalau patah joran 200-300 punya joran pun dia orang tak serik. Ini hantu-hantu dia orang lagi tak serik. Sebab it's just a bad experience. And betul ke bila cakap pasal apa fishing gears ni harga sampai belasan ribu, betul ke? Ada. It depends on sebab dia tengok apa objektif dia orang pergi mancing, what kind of fish
Diorang nak pergi mancing. So ni antara hobi mahal ni sebenarnya memancing ni. Boleh commit RM300 pun boleh. Kau jangan ajar aku macam-macam. Jangan ajar aku bukan-bukan. No, I'm not telling because apa? Okay, ikan pututu pernah dengarkan ikan hantu. Malam baru sedap mancing. Kita tak boleh cari ikan tu. Kita kena cari ikan tu. Ikan tu takkan cari kita punya umpan. I see. Kita kena cari kat mana dia. Lokasi kat mana. Even udang pun sama. Udang pun sama. Mungkin sebabkan saya tak ada kesabaran kot. Pernah juga pergi memancing dekat kolam tau. I mean, you bayar RM15, RM10 for 1 hour, 2 hours memancing dekat kolam. Kolam udang, whatever kan. Cuba. I tried. Cannot. I tak sabar. So, kaki-kaki pancing siapa ada experience macam ni, ikan kelip, lepas tu dia punya sisik, bukan sisik, apa kata? Tail dia. Tail dia, okay. Ekor dia macam bentuk tangan. Ada Ada, itu bapak saya punya experience. Ekor bentuk tangan? Ekor bentuk tangan. Pelik. Dia bentuk tangan. I mean not the jari lah. Jari dia tak lengkap, tapi bentuk dia macam tangan. Something wrong. Dia maksud tu ikan talapia hitam. Talapia hitam. Ekor bentuk macam tangan. Pelik-pelik lah. Pelik-pelik. Pergi mancing. Saya memang selut lah kepada pemancing-pemancing tegar dekat luar sana, walaupun diganggu, tapi still memancing juga. Ni salah seorang lah ni. Salah seorang. Okay, Eugene. Cerita yang seterusnya, Eugene. Cerita yang keempat. Cerita keempat ni, ini berani sebut lah. Siapa yang pergi Tanjung Tualang punya jalan? Tanjung Tualang, okay. Tanjung Tualang. Famous place untuk nak pergi daripada Teluk Intan ke Ipoh. Okay. Ikut jalan belakang lah. Ikut jalan belakang. Okay, ni experience masa saya jadi penari. Penari as in apa? Penari hip hop ke? Ikut Indian punya function. Okay. Penari tradisional. Bukan? Dia modern lah. Modern Indian modern kind of dance lah. Okay. So, balik ikut satu grup penari semua. Orang jalan travel on the road. Tanjung Tualang ni mula gatal. Kita dengar lagu pasang Indian tak takut pasang lagu kuat-kuat, tingkap turun, siapa nak kacau, roadblock tak ada, hitam saja jalan. Ini dia cakap bukan saya cakap ini tuan punya badan cakap India normal, we love music, we adapt dengan music vibrantnya sampai buka tingkap, bantai kuat-kuat. Okay. Jiran semua kampung melilit kubur, tak tahu, saya tak tahu. Orang jalan saja, relax saja. Bawa dekat 100 polis, roadblock apa pun tak ada. Tapi nasib lah. Tapi that time, masa kita orang jalan, that time roadblock apa tak ada, tapi yang block benda lain. Benda lain yang block. Benda lain yang block. Okay. First kita orang nampak babi hutan lalu. Okay. Babi hutan lalu langgar. Nasib tak accident. Then my manager cakap, dia marah lah, bawa pelan boleh tak? Ni bukan kereta you tau. Ni kereta kita semua. Then bawa pelan. And then bawa perlahan. Lepas tu ada benda masuk, belalang hijau. Okay. Masuk dalam kereta. Masuk dalam kereta. Because tingkap korang buka kan masa tu. Buka. Lepas tu korang pemekik lah. Tiba-tiba benda korang tu halau dia keluar, tutup tingkap. Dan terang relax je. Exactly 2:45 AM. Sebab function habis 12 o'clock. Kita orang bawa relax. 2:45 AM. Exactly like that. Ada satu motor Vespa. Okay. Warna kuning. Bawa sebelah kanan. Same speed. Kita orang bawa Proton Privy. Privy Vespa boleh bawa laju lah. Mana boleh? Vespa paling kuat pun berapa je? Tak tahu. Saya tak tahu kawan saya bawa berapa. Kita orang dengar, wah, motor lama ni antique piece lah. Dahsyat, boleh bawa pecut kita. Dan kita tanya, mengantuk mana mengantuk? Kenapa dia boleh bawa laju? Ni manager cakap bawa perlahan. Tapi saya tak nampak meter dekat mana. Dan bila bawa Vespa tu, after around 5 minit, Vespa tu hilang. Motor Vespa lalu lagi. The same Vespa. Same Vespa after 5 minutes later. Sama Vespa juga lalu. And this time bro,
Muka dia my friend yang perempuan dia nampak hitam. Yang bawa Vespa ni muka hitam semua. Ish. Dia ingatkan India mana? Bukan racist lah. Bukan racist lah. This is not skin problem. This is not skin problem. Okay. Sebab dah lah gelap. Dan bila nampak betul-betul, dan side mirror, kawan saya sudah nampak. Dia mula letak lagu Sami. Lagu semayang lah. Lagu semayang. Kuat. Betul tiba manager cakap, "Ui, apa hal pakai Sami? Sembayang punya lagu sekarang. Bagus apa? Terus nak travel?" Dia boleh buat lawak lagi lah. Tapi dia sebenarnya dia sudah nampak. Aku hodok. Berulat. Ish. Sebab tu, sebab saya dengar orang bisik. Sebab dia tahu saya jenis takut masa tu. Dia beritahu. Saya dengar sebelah. So, saya terkejut. Apa muka berulat? Berulat ni semua. Mana? Tu, Vespa. Lepas tu letak double signal. Bawa pelan-pelan ikut saja dia. Nak foto pun tak berani. So dia dekat depan lah? Dia dekat depan sebelah. So you follow je lah? Tabang kacau lah. Dan manager cakap, jangan kacau. Okey ni tempat dia. Straight. Dia potong bawa laju. Bawa 120. Tiba-tiba bro, sebelah driver dia ketuk. Ish. Yang Vespa ni? Bukan. Ini perempuan lampu panjang. 120? 120. Ketuk. Laju lah dia terbang tu. Dia suruh buka. Suruh buka. Kena kacau. Semua orang diam saja. Dua perempuan sudah histeria. Dua perempuan dalam histeria habis. Saya sudah panik. Kawan saya dia bawa laju. Manager cakap hantam laju. Boleh follow juga. Privy can bawa 140 lah. Ya, Privy dah sebab dia tebur kan. Pedal shift lagi. Dia ketuk. Kacau saja along the way. At one point dia sudah give up. Lepas tu sebab terpasang lagu kuat-kuat. Dia sudah give up. Benda tu tak ada. Apa yang paling terkejut, semua orang letak pasang headlight, lori headlight. Daripada opposite way tu. Merah besar ke atas. Tengah duduk ke atas. Shit. Aduh. Very bad experience. So macam mana you guys settlekan benda kat atas tu? I mean, sampai dekat when we reach dekat Ipoh, baru benda tu hilang. Sebab yang manager punya husband, dia nampak saja, dia angkat yang tongkatnya Sami punya tu. Angkat Sami tu, dia ketuk depan rumah. Benda tu lari. Dia ketuk. Dia bukan ketuk macam ni, dia pakai ni, hitam. Dia sebut nama manager, dia sembayang, dia tu lari. Sebab kita nak masuk rumah. I see. Masa you guys nak masuk rumah, benda tu ada lagi? So, manager punya husband dekat rumah tu lah. Bila dia nampak benda tu, dia pegang yang tongkat, yang semayang punya tongkat tu, dia ketuk. Dan baru benda tu lari. Dan the punca kenapa dia datang follow, sebab dua perempuan ni dia menses, okay. Dalam keadaan tak bersih lah. Keadaan tak bersih. I see. So tu bapa dia cakap, tak bersih, tunggu luar jap. Saya bawa air kunyit, tuang bersihkan dulu kat luar, baru masuk rumah. I see. Itu kenapa bad experience. Bayangkan bro, dalam kereta semua orang jerit memekik. Yelah, gelap. Street light pun tak ada. Masuk dekat kawasan Ipoh saja baru nampak street light. Tapi along the way tanya tualang, pernah pergi ke Tanjung Tanang? Tak pernah. I tak pernah sampai sana. Mungkin pernah lah kot, tapi mungkin I tak tahu itu tempat dia. Sebab I pernah lah pergi Ipoh pun semua kan. Ini Tanjung Tualang. Dia boleh pergi Setiawan, boleh pergi Tolok Intan. Back way. Jalan belakang tak ada lah. Aku selalu ikut jalan highway lah. Aku nak pergi naik genting pun ikut jalan depan. Bad experience. Sebab perempuan yang rambut panjang tu bro, tak ada biji mata, hanya nampak dia punya gigi saja. Itu pun lendir darah. Sebab that's how my friend lelaki tu dia describe. Tapi kau rasa macam kenapa benda tu jadi?
adakah disebabkan you pasang lagu kuat sangat mengganggu tempat dia ke? Maybe. Probably kan? Probably. Sebab until now we no idea. Start daripada situ, kita orang pun ada 2-3 kali kita terpaksa pakai jalan tu sebab kita ada function dekat Teluk Intan. Tapi this time we go, kita tutup, apa semua tutup. Senyap dia pergi. Okay. And then probably because of that lah. One of the reason. Then at the same time, so diorang dua pergi pun, siapa ada message tak pergi. Siapa yang ada dalam keadaan tak bersih tak boleh ikut lah. Jangan ikut. Kalau boleh jangan ikut. Kan dia sendiri mengaku jenis yang buka pasang lagu kuat-kuat, buka jalan kan. Orang kata enjoy kan, happy. At that time I terfikir dengan bapak saya punya perkataan lah. Mana-mana pergi, kita pergi tempat jaga adab. Itu satu pesanan yang baik tu Mana-mana kita pergi, tak kisah mana-mana tak kisah mana-mana, kena jaga adab. Kita pergi naik atas ke kat tempat mana-mana pergi, kita jaga adab kita. Don't forget where you come from. I think the first 2 warning yang dia bagi tu is the Vespa lah. Itu warning yang pertama lah. Saya never expect bro kan. Ya, muka hitam. Aduh lah, itu kelakar sebab apa? You punya kawan yang tengah bawa kereta pun ingatkan itu India. Sebelah perempuan dia cakap, ni India ke? Kurang ajar betul Kurang ajar, dia sendiri pun India. Dia pun India, dia cakap dia India, kurang ajar. Okay guys, itu dia cerita Eugene tadi berkenaan dengan pasal member-member konvoy dengan member-member semua dekat Jalan Tualang Tanjung Tualang. Okay. Alright, jom kita dengarkan cerita Eugene yang seterusnya. Okay, cerita ke apa Entah, yang kelima. Cerita ni saya boleh cakap dugaan seorang VFX artist VFX artist? Visual effects? Visual effects, special effect untuk buat video kan. Okay. So cerita ni bila I dapat satu projek. Projek ni 3 tahun lepas. Okay. And then cerita hantu lah basically. Projek tu cerita hantu. Cerita hantu basically lah. Tapi when I get the scene, the raw footage, basically just tambah pokok, just tambah scenery, and then nak tambah a few kind of ambient light. Okay, faham. And then the ambient light should be macam daripada sun base punya. Okay. Masa saya tengah buat, biasalah kerja, kalau kita designer punya kerja, dia lepas pukul 1 pagi. Itu waktu tenang. Waktu tenang, waktu dapat ilham. Betul, saya setuju. So that time tengah khusyuk sangat, so fokus. Bila ada siapkan pokok-pokok asset bila tengah melukis ni bro. First time I dapat gangguan yang pelik. I punya shower water dripping dekat dalam bilik you? Dalam bathroom. Okay, dalam bathroom. Water dripping. Bilik air drip. Bila pergi, tak ada apa. Okay. Dari mana bunyi datang? Takkan rumah sebelah. Boleh dengar water dripping. Tu water dripping besar apa saya tak tahu. Bila fokus balik, again bunyi lagi. Okay. Then after for a while bunyi tu tak ada. Ada orang datang macam ketuk pintu gelas. Okay. Tapi the problem is bro, I stay dekat tempat kondo. Kat luar sebangunan. Alamak. Tapi kau dengar dekat luar tingkap tu. Luar. Tak. Okay. Tak mau layan. Kita lelaki mah. Gentle sikit lah. Walaupun dalam ada macam goyang, tapi tahan. Dia ketuk lagi kuat. Tok lagi kuat. Pakai earbud. Tak lagu. Dia tak main ketuk. Dia main cakar. This time cupboard dekat rumah saya. Tak mau layan. Fokus. Tapi I get disturbed. I buka jap. Then I sembahyang lah. Sembahyang sekejap. Say my prayers. After for a while, mute. Tak ada apa. Tapi there's something weird in the visual. Bila I tekan play. Sebab bila I buat ambient di pokok-pokok ni semua, dia kena ada macam waving, pokok tu, daun-daun semua terbang. This time bro, ada yang
rumah I tengah build tu, dalam tu ada orang lambai. Apa benda ni? Okay. Ish, itu seram. Then, what happened? Dia lambai. I terus minimize. And then I buka balik projek, I save, I restart balik. Check balik tak ada. Tak ada. Okay, continue. Bila pergi next scene, bila ambient tu datang, ambient lampu datang, dia turun, sunrise dia turun, and then dekat belakang pokok tu pula, dia buat macam ni. Oh, dia tengah tengok. Dia tengah tengok. Dekat dalam you punya screen ni lah. Dalam screen. Okay. And plus I got the screen size tu sebab I pakai external. Is 32 inches. Besar lah. Can see very clear, tapi dia jauh sebab sejungle. Foreground semua pakai jalan batu. Hujung tu ada pokok tu. Dia main tengok macam ni. Dia tengok. Bila tarik balik tu pokok, check balik, tak ada. Sebab I boleh control tu pokok tu. Yes. I cari dia sebab I rasa macam ngacau lah ni. Cari. Tak ada. This time bila buat transition tu bro, dia keluar. Dia keluar, I mean the whole body dia keluar. Dia transition tu, I nampak rambut dengan badan dia sekali, transition sekali. I see, faham? I ambil keyboard tu, baling. Memang baling lah. Baling, terkejut. Itu dia. Tapi tu seram lah. Itu seram. Sebabkan yelah, you tengah buat rumah, pokok, boleh ada orang lambai. Tidur seorang lah bro. So then what happened to the project? You sempat complete kan? I bagi tahu apa nature of the ni semua, bagi tahu dekat director. Guess what? Poster tu pun ada. Poster? Poster yang dia orang tengah buat tu, that's the exactly figure dekat sana. Project ni movie? It's a Indian Tamil movie lah. Tamil movie. Tapi dia dah tayangkan dekat Astro, tak silap saya dah. Apa nama cerita dia? Dia macam dalam bentuk series Digil lah. Digil nama dia. Digil. Digil. Digil Astro series punya Indian punya ni. So you dapat that project lah? But I don't want to do after that already. Of course lah. Sengit kot. Sebab the time, why I say it's like affected me, because VFX is something that I love to do. Yeah, of course. Tapi kalau benda tu pun ada dugaan, susah lah kita pun cari makan bro. Ya. Tapi mungkin disebabkan you pun edit cerita hantu. Tapi tak ada hantu pun, it's just a normal scene. Ya, but then dia punya base is cerita hantu. So maybe you dapat project lepas ni mungkin cerita love story ke yang menggunakan VFX, I don't know. Kan. Tapi yelah, VFX is something fun to do. Memang seronok. Sebab even saya pun kadang-kadang, saya tak ada background dalam VFX artist, tapi at some certain time suka juga godik-godik benda ni kan. Buat pakai After Effects, pakai DaVinci Resolve, whatever lah. Try untuk buat whatever visual yang kita boleh buat. Tapi kalau macam you kena gangguan masa buat project, problem bro. Dia bila buat transition, dia keluar tu bro. I nampak mata dia yang jeling tu so jelas. Masa transition. Bila the scene transition tu lah. Because there's no motion blur. Okay, tak ada motion blur. Tak ada motion blur. Okay. So bila tak ada motion blur, you can see exactly macam mana dia bentuk dia kan. I tak nampak dia punya hidung dia tutup separuh dengan rambut. Dia macam 45 degree terbang. And mata dia bro, hitam dia besar. Hitam dia besar, boleh nampak dia punya lighting, sunlight tu. Ni semua. It's so clear. And then kat luar ni semua urat-urat merah. Yang tengah pandang you lah. Tengah direct the screen. Dah lah screen dekat kan dengan you kan. I say dia bengang dengan you kot. Dia ketuk tingkap, you pun tak nak layan dia. Pakai you buat. Dia cakar you punya cupboard pun you tak nak layan dia juga. Itu yang dia kacau dalam tu. Tapi it's quite, macam nak cakap, dia macam agak pelik dan juga agak amazing sebab benda tu boleh masuk dekat dalam screen. Tu ganggu. Is it because of your mindset?
No, nothing. Because I baru je balik daripada Lalaport that day. Oh, Lalaport. Lalaport. And that time I pergi shopping gadget lah. Device, hard disk. Because I need to save. I pergi Lalaport. That's weird. Lalaport, then I went to KLCC. Tapi cerita tu seram guys. Kepada yang mana yang kaki-kaki edit video lah kan. I mean, of course, saya pun antara seorang yang suka edit video. Kita ada content creator yang lain juga yang edit video. So maybe, yalah, macam saya punya pengalaman dulu bila saya playback video. Playback video ada satu part di mana my sound effect is basically orang ketawa lah. Orang pontianak mengilai lah, something like that. But then, bila I dengar pakai monitoring headset ni, I dengar macam bunyi tu dari luar. The hell? So I pause, saya macam okay, nothing. So dia playback balik. Tapi bila dia playback, sebelum dia sampai dekat part yang mengilai ni, sebelum dia sampai to that particular timeline, probably like a few seconds sebelum dia sampai, bunyi tu dah sampai dulu. Oh. Then baru bunyi tu sampai. I said, this is something not right. Kan? Macam dia main-main lah. Betul ke aku dengar kan. So what I did was, aku save project tu, tidur. Aku tak nak buat apa-apa. Not today. Not today lah. Basically not today lah. I had that particular experience. Tapi experience tu probably like what? Masa zaman-zaman mula-mula start the segment lah. Terkejut. Curtain bergerak. Okay. Alright. Okay guys, itu dia cerita daripada Eugene. Okay Eugene, terima kasih sangat-sangat kerana sudi untuk berkongsi kisah dengan kita pada malam ni. Dan again guys, malam ni rancangan Mana Suka Podcast ditaja oleh Antu Cookies, di mana diorang punya tagline is premium taste, harga marahin. Marahin price lah, harga murah. I think this one is about probably like what? Berapa gram, dia tak tulis berapa gram kat sini. Berapa gram okay. So basically Antu Cookies 300 gram and dia ada lebih kurang dalam 5 flavor yang diorang tawarkan. Dia ada Black Royal, dia ada Red Velvet Choco Chip, Almond Coffee, Swedish Delight. Okay, tapi of course the best selling is Black Royal lah. I think the one yang you pegang ni Black Royal lah. So probably kalau kejap lagi kita nak try, kita boleh. Okay guys, jangan lupa dapatkan Antu Cookies di website www.antucookies.com dan jangan lupa untuk menggunakan promo code untuk The Segment AK/The Segment dan anda akan enjoy 10% diskaun. Okay Eugene, sebelum kita tamatkan siaran, ada apa-apa yang nak disampaikan tak kepada penonton-penonton kita pada malam ini? Silakan Eugene. Teruskan support The Segment. Teruskan support Chip. Because I love his concept of telling story. Telling ghost stories, okay. Telling ghost story. Tapi percayalah bro, with whatever story The Segment has come out, a lot kind of content. Dia dah bantu saya buat kerja saya dengan fokus. Yes. Masa I main gym pun, I layan dia punya live. Okay. 9:30 right? 9:30. 9:30. Yes. Pancul. Buka TikTok, dengar. Sambil angkat berat lah. Sambil angkat berat. Okay. Ada orang fikir saya gila, tapi cakap no, this is the way I'm doing things. Right. Bagus juga The Segment dia memberi satu benefit pada pendengar, iaitu untuk tambah lebih fokus lah. Mesti ramai student-student kat luar sana pun lebih kurang juga. Sebab saya pun pernah juga dapat komen. Dia kata, Cip, bila saya dengar cerita Cip ni, saya lebih fokus untuk buat assignment. Jangan kau tulis cerita hantu sudah. Time buat assignment. Okay guys, saya rasa itu saja guys untuk malam ni. Jangan lupa like, share dan subscribe channel Segment. Dan insyaAllah kita akan jumpa lagi on the next coming episode. Assalamualaikum. Tapi cerita VFX tu takut lah. Nanti ni aku takut nak edit video. Cap, baik-baik cap edit video. So itulah memang I paling takut nak buat benda tu lagi.